Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini Ustaz kongsi tentang tajuk sirah tahun 2. Tapi sebelum nak kongsi tahun 2 ni, Ustaz akan mundur balik pada tajuk tahun lepas, iaitu tajuk sirah tahun 1. InsyaAllah. Sebelum kita mulakan kelas, marilah sama-sama kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kaifa halukum? Khabar semua? Ustaz harap anak-anak Ustaz ni ada dalam keadaan sihat walafiat insya-Allah. Okey, marilah sama-sama kita ulang kaji sikit pelajaran tahun lepas, tahun 1 2020. Okay, sini ada senarai kandungan yang Ustaz akan buat. Okay, kita akan belajar mana yang sempat je. Okay, seterusnya, okay, tengok pada topik 1 iaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keturunannya. Ar-Rasulu wa sallallahu alaihi wasallam wa nasabuhu. Okay. Pergi pada Nabi Yuna Muhammadun bin Abdullah, maksud Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Dia ni diutuskan kepada siapa dia? Kepada kita lah, kepada manusia. Dan Nabi Muhammad ni juga merupakan Nabi yang terakhir. Tak ada dah Nabi selepas pada tu, iaitu Nabi yang ke nombor 25. Dan dia Nabi ni, baginda ni datang dengan membawa agama Islam. Okey, seterusnya pergi kepada Nasabu ar-Rasuli. Pelajaran kedua iaitu keturunan Rasul. Okey. Kita pergi kepada nama penuh Nabi dulu. Okey, nama penuh Nabi ialah Muhammad bin Abdullah. Bin apa dia lagi? Bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Manaf bin Qusay, yang terakhir bin Kilab. Okey. Seterusnya nama penuh ibu Nabi iaitu Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah dan bin Kilab. Okey. Itu merupakan nama-nama ibu dan ayah Nabi. Okey, seterusnya kedudukan datuk Rasul. Okey, maka natu ada di ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila Ustaz sebut sallallahu alaihi wasallam ataupun siapa saja sebut sallallahu alaihi wasallam, awak semua kena sebut selawat juga ke atas Nabi iaitu sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya kedudukan datuk Nabi. Okey. Nabi ni berasal daripada keturunan Bani Hashim. Kedudukan Bani Hashim ni sangat hebat, dipandang dipandang tinggi, dipandang mulia oleh penduduk-penduduk Mekah. Okey. Seterusnya tugas Bani Hashim ni, dia ditugaskan untuk memberikan makan dan minum kepada penziarah-penziarah yang datang ke Mekah pada setiap tahun untuk mengunjungi Kaabah. Okey. Ini merupakan tugas Bani Hashim, iaitu memberi makan dan minum kepada orang yang menziarah Mekah. Okey. Seterusnya topik kedua, al-wahdatul tsaniyah al-hadiyatu qabla maulidi ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam. Yang maksud peristiwa sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kita bagi kepada pelajaran 1. Ad-darsu al-awwal Abdullah az-Zabihu, bermaksud Abdullah ni anak yang nak disembelih. Macam mana dikatakan anak yang disembelih tu? Okey, nanti kita ikut sama-sama. Okey. Abdullah ni siapa dia? Abdullah ni ialah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ni juga merupakan anak yang paling disayangi oleh siapa? Oleh Abdul Muttalib. Dan Abdullah ni juga terkenal dengan anak yang nak disembelih. Kerana ayah dia ni pernah
apa dia pernah bernazar sekiranya dia ni ayah ni dahulu ni pernah bernazar sekiranya dia dikurniakan dengan 10 orang anak, dia akan sembelih salah seorang daripadanya. Okey, pas pada tu ditulislah okey, selepas pada tu ayah dia ni Abdul Muttalib ni rasa bersalah sangat sebab tak tahu nak pilih siapa, sebab anak-anak dia berebut supaya bagi ayah dia pilihlah dia untuk buat apa? Untuk pilih dia sebagai mangsa korban. Okey, disebabkan oleh itu dia pun tak tahu nak buat apa, dia pun ikut cara tradisi orang Arab Quraisy, iaitu dengan cara membuat undian. Dia tulislah apa dia ke 10 anak apa dia anak Abdul Muttalib ni ke dalam satu apa dia al-qadahi dia panggil bahasa Arab, iaitu lebih kurang macam batang kayu yang jadi panahan dalam macam batang kayu panah tu diletakkan nama. Bila dia dibuat undian tu keluarlah nama ni, dibuat undian lalu keluarlah nama Abdullah. Lalu ni nak buat apa? Pergilah Abdul Muttalib ke Kaabah untuk apa? Zahaba ila Kaabah liyadbahahu, yang maksud untuk menyembelih Nabi. Siapa nak sembelih tu? Abdul Muttalib lah, sebab dia dah bernazar untuk apa dia? Untuk sembelih sekiranya dikurniakan 10 orang anak, maka dia akan sembelih salah seorang daripadanya. Okey, lepas dia pergi ke Kaabah untuk sembelih, tiba-tiba orang Arab Quraisy menghalang Abdul Muttalib ni untuk sembelih Abdullah. Sebab apa? Sebab Abdullah ni sangat disayangi oleh mereka orang Quraisy ni. Kerana Abdullah ni seorang anak yang baik, lemah tutur bicara, menghormati orang muda, menghormati orang tua, dan sangat sayang kepada siapa dia? Datuk dia, kepada ayah dia, iaitu Abdul Muttalib. Okey, seterusnya dia pun pergi berjumpa dengan tukang tilik yang itu dalam bahasa Arab dipanggil Al-Arrafah, iaitu tukang tilik. Dan tukang tilik tu beritahulah, okey, Abdul Muttalib supaya untuk buat undian antara Abdullah dengan 10 ekor unta. Okey. Di sini masuk orang tradisi orang dulu biasanya dia akan buat pertukaran satu benda tu dengan nyawa. Pertukaran satu nyawa dengan 10 ekor unta. Okey. Lepas tu berlakulah undian sebanyak 10 kali. Undian pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke 9. Bila dibuat, keluarlah nama Abdullah. Dan apabila undian yang ke-10 tu pula, barulah keluar nama unta. Lalu disembelihlah ke 10 ekor, ke 100 ekor unta sebagai ganti kepada nyawa Abdullah. Maka disembelihlah kesemuanya. Okey, itulah cerita dia. Seterusnya Ad-Darsu As-Sani, iaitu pelajaran kedua tentang Qissatu Ashabil Fil, bermaksud kisah tentera bergajah. Okey. Abrahah ni adalah siapa dia? Dia ni raja di negeri Yaman. Pada satu hari Abrahah ni dan tenteranya telah keluar menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah dengan menaiki gajah yang telah disiapkan dengan pakaian perang. Sebab apa? Dia ni nak meruntuhkan Kaabah. Okey, seterusnya apabila telah sampai ke kawasan yang berhampiran dengan Kaabah tu, okey, tiba-tiba gajah tu melutut. Sebab apa gajah tu melutut? Sebab gajah tu tak mahu masuk dalam. Dia tak nak masuk ke dalam Kaabah. Dia tahu dah Kaabah tu tempat mulia. Dia tak akan rosakkan ataupun hancurkan Kaabah. Lalu tentera Abrahah ni ditendang, ditumbuk, diterajang gajah tu tetap tak mahu bangun, tak mahu masuk. Lalu Abrahah dan tentera-tenteranya pun berjalanlah masuk ke Kaabah. Dan apabila ingin masuk ke dalam Kaabah dan musnahkan Kaabah,
tiba-tiba muncullah awan hitam, kemudian di sebalik awan hitam tu keluarlah apa dia? Keluarlah sekumpulan burung yang diberi nama burung ababil yang telah dihantar oleh Allah untuk membunuh Abrahah dan tentera-tenteranya. Dan di samping itu juga burung ababil itu membawa apa dia? Membawa 3 biji batu yang diletakkan di mulut dan di paruh dia dan juga di kaki dia dua tu. Jadi membawalah 3 ketul batu daripada api neraka lalu dileparkan ataupun dilepaskan ke atas badan siapa dia? Abrahah dan tentera-tenteranya. Lalu hancur leburlah tubuh badan Abrahah dan tentera-tenteranya seperti apa? Seperti kayu yang dimakan ulat dan mereka kesemuanya pun mati. Sempena itu dinamakan tahun tersebut dengan tahun gajah. Okey, seterusnya. Topik yang ketiga, Al-Wahdatul Atsalitsah. Maulidur Rasul, masuk kelahiran Rasulullah. Pelajaran pertama, kelahiran Rasulullah SAW. Okey, pergi pada di manakah tempat Nabi dilahirkan? Okay, Nabi telah dilahirkan di mana? Di Mekah Al-Mukarramah. Tarikh lahir Nabi ialah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Okey. Selepas Nabi dilahirkan, ibunya iaitu Aminah membawanya. Ini tu siapa? Membawa Nabi pergi berjumpa dengan datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib. Okey. Selepas tu dibawalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke mana? Ke datuknya iaitu Abdul Muttalib. Dibawa selepas Nabi ni dilahirkan, Aminah ni iaitu ibu Nabi membawa Nabi berjumpa dengan datuk Nabi iaitu Abdul Muttalib. Lepas tu apa yang berlaku? Lepas tu datuknya iaitu Abdul Muttalib memberikan nama kepada bayi tersebut dengan nama Muhammad. Okey, lepas tu Nabi ni dilahirkan dalam keadaan yatim iaitu tiada ayah. Manakah ayah dia? Ayah dia telah meninggal dunia sebelum Nabi dilahirkan. Okey. Seterusnya, Ad-Darsu As-Sani iaitu pelajaran kedua berkenaan dengan irhasat inda miladi ar-rasul, masuk perkara-perkara aneh ataupun tanda-tanda boleh juga perkara aneh ketika kelahiran Nabi. Okey. Apa yang berlaku ketika itu? Okey, iaitu apa yang berlaku? Yang pertama, telah runtuh 14 tiang seri istana Kisra. Okey, yang kedua, keluarlah cahaya di tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu di mana? Di Mekah. Okey, lepas tu yang ketiga, qamadat narul majusi, masuk terpadam api sembahan puak-puak majusi. Mana api ni tak pernah padam, tiba kelahiran Nabi je terpadam api tersebut. Okey, yang keempat yang terakhir, runtuh gereja-gereja yang menjadi sembahan puak-puak majusi. Okey, seterusnya. Topik 4, Wahdatu Rabi'ah, masuk pelajaran keempat, Radha'atu ar-Rasuli sallallahu alaihi wasallam wa hadanatuhu, masuk penjagaan penyusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjagaannya. Okey. Pelajaran 1, penyusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penjagaannya. Okey, tengok. Yang pertama dulu kat situ, wanita pertama yang menyusukan siapa dia? Menyusukan Nabi selepas ibunya iaitu Aminah ialah siapa dia? Suwaibatu Aslamiyah. Ini siapa dia? Ini hamba Abu Lahab. Okey. Suwaibatu Aslamiyah ni merupakan wanita pertama yang menyusukan Nabi selepas ibu dia Aminah. Okey, selepas tu yang kedua siapa dia? Yang kedua, kat situ saya tulis dah. Halimatul Sa'diyah. Dia ni daripada puak Bani Sa'ad. Okey.
Selepas tu Nabi ni tinggallah di pedalaman kampung Bani Sa'ad sehingga umur Nabi sehingga umur Nabi sampai 4 tahun. Okay, amalan sudah menjadi amalan kebiasaan keturunan Quraisy ni, apabila baby-baby dilahirkan, dia akan hantar ke mana? Hantar ke pedalaman. Tujuan dia untuk kuatkan tubuh badan anak-anak mereka, bayi-bayi mereka, dan dalam masa yang sama untuk memahirkan percakapan ataupun bahasa anak-anak mereka tersebut. Okey. Seterusnya Halimah dan keluarganya mendapati kehidupan mereka ni bertambah baik semenjak Nabi berada bersama mereka. Okey. Halimah Sa'diyah ni dia ada kambing. 2 ekor kambing, 1 jantan, 1 betina. Yang mana kambing ni sebelum kehadiran Nabi dia ni kurus kering. Kurus kering dan tak ada susu. Selepas tu Nabi berada bersama mereka. Satu keajaiban yang berlaku di mana kambing mereka yang kurus asalnya tiba-tiba menggemuk, sehat dan mengeluarkan susu yang banyak sehingga membiak-biak. Semakin ramai kambing mereka dan membuatkan mereka ni menjadi orang kaya di kampung tersebut. Pada satu hari berlakulah satu peristiwa di mana peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang belahnya? Kat situ dah tulis. Iaitu pada satu hari datanglah malaikat Jibril lalu mengeluarkan jantung Nabi. Ketika itu kawan-kawan Nabi yang melihat mereka ni melarikan diri. Nabi kemudian dikeluarkan jantung Nabi. Kemudian malaikat Jibril ni basuh dengan menggunakan air Zam-Zam. Kemudian meletakkan semula jantung Nabi ni ke tempat asalnya. Selepas tu Nabi pun tersedar daripada pengsan setelah diletakkan semula jantung ke tempatnya. Wallahu a'lam bissawab. Harap semua dapat faham apa yang Ustaz cuba beritahu ni. Ustaz minta maaf kalau tersalah cakap. Sekian daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay at home, jaga diri, jaga kesihatan. Jangan pergi ke mana-mana kalau tak ada kerja. Duduk je kat rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.